Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, syukur kerana dia sayang kita, dia beri kita pelbagai nikmat dalam dunia. Jadi hari ini antara soalan yang paling banyak, tapi saya paling kurang jawab dekat Facebook, dekat live macam ni atau mana-mana ceramah. Banyak lelaki yang bantu-bantu saya pun, ramai lelaki, wanita-wanita yang email, yang inbox, yang tanya, Ustaz, macam mana kami nak dimudahkan untuk dapat jodoh? Jadi sebenarnya jodoh ni yang beri ialah Allah SWT. Dia bukan soal nak kahwin je, tapi soal ingin mendapat jodoh yang baik, jodoh yang buat kita rasa bahagia. Sebab apa makna kita berkahwin, kita berkeluarga tapi tak bahagia? Ada orang berkeluarga bahagia, berkahwin, berkeluarga, tapi jadi sakit jiwa, jadi murung. Banyak orang yang bukan seorang jadi murung, jadi makin bertambah teruk hidup. Tujuan keluarga untuk dekat diri pada Allah dan untuk bahagia. Kita ni dalam dunia, kita boleh tanggung penghinaan, penderitaan mana-mana orang dalam dunia, tapi kita tak tahan kalau kesusahan, penderitaan tu dalam rumah tangga kita sendiri. Untuk tuan-puan sekalian, untuk kita mendapat jodoh yang baik, saya nak beritahu tuan-puan 3 tips yang mudah lah. Dulu saya bawa balik daripada ni team building tadi, kursus. Banyak pun ada orang bertanya. Saya jumpa dengan satu orang haji. Dia yang pertama sekali ialah kita perlu restu dan doa daripada mak ayah kita. Kita perlu restu dan doa daripada mak ayah. Tentu sebagai anak-anak kita kena minta doa mak ayah. Dan kalau mak ayah pula, dalam hadis Nabi SAW, jangan tangguhkan 3 perkara. Pertama, jangan tangguhkan solat apabila masuk waktunya. Masuk waktu solat tak boleh tangguhkan, terus solat, segera solat. Sebab solat awal waktu dengan solat hujung waktu di sisi Allah nilai dia tak sama. Begitu mulia, tingginya rahmat yang mencurah-curah untuk orang yang solat awal waktu dan hujung waktu, tak hilang, kurang, ataupun dalam kata lain tak hilang pahala dia. Jadi jangan tangguhkan solat. Kedua, kata Nabi, Jangan tangguhkan jodoh ataupun jangan tangguhkan pernikahan anak kamu apabila jodoh dia telah didapati. Zaman hari ini, mak ayah mungkin banyak mendengar ikut Facebook saya ni. Bila anak-anak kita telah bertemu dengan calon dia, maka kita cepat-cepat kita segerakan perkahwinan mereka. Memang kita nak yang terbaik, tetapi kadang-kadang ialah kita dah didik mereka daripada dulu. Katalah mereka duduk kita sampai umur 21 tahun. Jadi mereka memilih berdasarkan ilmu yang mereka dapat sepanjang mereka bersama kita 21 tahun ni. Jadi masa tu kita beri nasihat sikit-sikit, tambah-tambah. Tapi kalau mereka dah bersama sana sini berdua, maka kita segera pegang perkahwinan dia. Dan sebagai ayah mak, yang pertama berkat doa mak ayah ni, bukan saja kita doa, kita ayah bertanggungjawab untuk carikan jodoh buat anak kita. Menjadi satu kemestian untuk mak ayah, tanggungjawab dia untuk carikan jodoh yang baik buat anak dia. Kalau katalah anak dia belum bertemu jodoh lelaki baik wanita, kita kena cari. Dan kita sebagai anak-anak kena minta nasihat mak ayah kita untuk pilihkan jodoh. Sebab tu tanggungjawab ayah mak. Tadi saya jumpa satu orang bos orang besar kat PDMA ni. Saya tanya, dia cerita kat saya 2 orang anak perempuan dia yang walaupun pernah dulu selalu jadi facilitator saya. Dan dua-dua sekali saya rasa pada dulu orang belajar-belajar, saya tengok dia selalu ikut mak, ikut ayah dia pergi masjid, belajar agama. Semua kelas, kuliah duha, anak lelaki, anak perempuan, semua ikut. Dan saya tanya, Haji ni apa rahsia dia? Dia kata dua-dua jodoh anak perempuan dia, anak dia tak pilih, suruh mak dia tolong carikan. Bukan dia nak cari, mak anak yang suruh mak dia carikan. Bukan, yelah anak dia semua Masya Allah sempurna, baik, ilmu semua sempurna. Jadi apa dia kata? Dia kata pada kecil, isteri dia setiap kali masuk waktu solat, isteri dia akan kejut anak dia untuk solat. Macam mana pun masuk waktu solat, dia akan ketuk pintu anak dia.
Dan isteri akan merajuk, marah kalau mana-mana anak dia tangguhkan solat. Walaupun anak masuk asrama mana-mana, dah jauh-jauh pun sampai sekarang, mak dia akan telefon anak dia, tanya waktu solat dah masuk ke belum. Sebab Allah janji orang jaga solat, Allah jaga dia, dan Allah beri rezeki yang baik. Allah akan beri rezeki yang baik. Jadi kita sebagai mak ayah bertanggungjawab untuk carikan jodoh yang baik untuk mereka. Sekiranya mereka dah memilih, kita beri nasihat. Kita bawa kita punya calon menantu tu, katalah dia lah, ada yang dah macam tu, jadi sangat rapat, apa buat, kita bangunkan mereka dengan Islam. Bawa mereka, kalau kita bawa dia belajar iman 3 hari ke di masjid, belajar berdakwah, kita bawa mereka berjuang di jalan Allah SWT. Jangan lepaskan dia. Menantu-menantu balik rumah, apa bakal-bakal ni, kadang-kadang bawa terus mereka, bukan bergaul dengan anak kita, bergaul dengan kita. Kita bersafar dengan, tengok sifat dia. Kata Sayyidina Umar, jangan kamu belum kenal seseorang, sehingga kamu bersafar dengan mereka. Maksudnya bapak bawa, kalau anak kita perempuan, bawa lelaki tadi safar, berjuang di jalan Allah SWT. Kita bawa mereka berjuang di jalan Allah, belajar iman. Itu pertama, mak ayah. Sebagai tanggungjawab mak ayah, anak-anak kita jangan tangguhkan. Biar mereka dah buat pilihan, kita bantu mereka supaya dekat dengan Allah. Segerakan perkahwinan anak-anak. Sebab dalam keadaan dunia hari ini, tuan-puan tengok sebenarnya, ialah dengan dunia handphone, internet, bagai, maka anak-anak dalam ujian dan cabaran yang sangat besar, sangat besar. Untuk itu kita kena bantu mereka dengan memberi mereka cari rezeki yang halal. Pernikahan ni satu jalan yang halal, perintah Allah SWT. Sebab tu satu wanita, bila lelaki sudi untuk kalau berkawan dengan mana-mana orang, kita bersegerakan, kita hanya nak nikah kita ke tak. Sebab pernikahan ni membuatkan Allah sayang kita, rahmat mencurah-curah. Dan tuan-puan sekalian, kedua, kita kena, pertama mak ayah tadi, restu mak ayah, doa mak ayah, dan minta tolong mak ayah carikan. Mak ayah kena carikan. Mak ayah kawan masjid, cari mana-mana orang alim, so minta tolong carikan yang baik. Bukan mesti baik, tapi kalau baik kita teruskan. Kalau ada ujian besar-besar yang bukan-bukan lelaki tu, wanita tu tak senonoh sangat, bukan-bukan hak kita ditunaikan begitu jelas sekali, ada yang pukul, tu kita tinggalkanlah dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, jaga buat solat hajat 2 rakaat. Saya pernah cerita ada satu orang buta, dia cacat, dia teringinkan dia tak ada jodoh. Dia kata kat ayah dia pun tengok anak dia ni buta, dia pandai baca Quran, hafiz Quran, tapi dia buta. Maka dia kata, janganlah, tolong cari untuk saya. Ayah dia pun takut, Minang mana-mana semua tak apa, semacam je muka. Yalah, anak dia buta, miskin pula, duit pun tak banyak, cuma pandai mengaji Quran, hafiz Quran. Jadi apa dia buat? Satu hari dia sembahyang hajat. Dia kata, Allah boleh bagi kat saya nikah perempuan. Dia sembahyang hajat. Tak kedia Allah, dia kata, ayah tolong minangkan anak dara kat ujung kampung sebelah. Bila disebut je nama ayah, orang sampai kat sana, ayah tu orang sangat terkenal, dan anak dia hafizah Quran, salihah, alimah. Bapak dia kata, patah balik. Dia kata, nak, bapak malu nak tolong minang untuk kamu, pergilah. Dia pun dia kata, tak apalah, ya pergi juga kalau kamu nak. Dia pergi sekali. Bapak dia memang nak tolak dah, tapi anak dia panggil ayah dia. Dia kata, ayah, tadi saya mimpikan lelaki ni, saya mimpikan saya nak kahwin dengan dia. Jadi mereka telah berkahwin. Jadi tuan-puan minta pada Allah, buat apa dia kedua, solat hajat, minta dengan Allah. Jaga solat waktu dan solat hajat, minta dengan Allah SWT. Yang saya beritahu sebelum ni, tip baca dalam hadis Nabi pergi jumpa satu kaum. Nabi kata, kalau kamu ada hajat pada Allah atau hajat pada mana-mana manusia, kadang-kadang kan anak kita ni berkenan dengan ni, suka mana-mana orang, boleh solat hajat, minta supaya Allah SWT mudahkan. Kata hadis Nabi kata, kamu ada hajat dengan Allah atau mana-mana manusia, kamu pergi jumpa dia dan cakap, bukan, dia kata kamu solat hajat 2 rakaat, kemudian baca la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli la tada'li zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Kata Nabi, lepas baca ni, kau minta apa-apa hajat kamu, pasti, kata Nabi, pasti Allah akan kabulkan semua doa kamu. Jadi minta dengan Allah. Dan tanda wanita pula, bila mana-mana wanita macam wanita yang bila lelaki menikahi dia, terima kasih. Masa orang tak nak kita, ada orang minang, terima kasih kat suami kita, dia sudi minang kita. Bukan orang tak nak, ramai nak tapi tak serius. Orang yang bernikah dengan kita ni serius, tanda dia serius. Jangan buang masa pada orang yang tak serius.
yang sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun, sampai bila kau dah bercinta nak buat macam mana. Tapi hakikat sebenar macam tu, sampai lama-lama sangat dia jadi buat kita tertangguh dan usia kita dihabiskan dengan dosa dan maksiat. Yang ketiga, apa dia? Pertama, mak ayah, doa mak ayah, restu mak ayah. Kalau ada anak, segerakan anak berkahwin, minta tolong mak ayah carikan. Mak ayah tanggungjawab dia carikan jodoh untuk anak dia. Kawan dengan masjid, pergi masjid, cari orang baik-baik. Antara ciri orang baik ni kuat bekerja. Kalau lelaki kuat bekerja, jaga solat, kuat bekerja, jaga solat, dan kuat buat dakwah. Kalau ada tiga ni, tuan-puan jangan risau. Ada kelemahan lain, dia akan jumpa jalan untuk perbaiki diri dia. Tapi kalau orang tak jaga solat, tak pergi majlis ilmu, tak berdakwah, dia tak ada jalan untuk perbaiki diri dia. Dia akan kekal macam tu bila-bila. Memang berubah pelan-pelan. Tapi kalau tak duduk atas track jalan untuk berubah, dia tak boleh berubah. Kena ada jemaah, jemaah masjid, jemaah buat dakwah, jemaah belajar ilmu, baru dia boleh berubah. Seterusnya ketiga, belajar memaafkan. Sebab dengan memaafkan, rezeki kita mencurah-curah. Wallah tuan-puan, saya pernah kaunseling satu keluarga. Di kaunseling keluarga ni, anak dia tak nak tengok muka ayah dia. Saya kaji-kaji, rupa-rupanya sebab ayah dia tak pernah, sebab mak dia dulu benci masa balik kampung. Yang mertua kata, mai sini anak-anak ayah, anak lelaki ayah, anak perempuan, menantu ayah pergi jauh-jauh. Dia tengah mengandung, dia kecil hati. Sebab tu anak dia tak pandang muka ayah dia. Jadi dengan memaafkan, hidup jadi baik. Ada satu kedai, dia kata orang tak nampak kedai, macam-macam ubat baca dah baca tapi tak selesai. Saya kata, abang ada tak abang orang tak nampak kedai. Saya kata, saya nampak kedai abang. Dia kata, orang tak nampak kedai saya. Orang tak nampak kedai saya. Saya kata, saya nampak. Dia kata, tak nampak. Dia buat macam-macam, pindah 2-3 tempat. Sekali saya beritahu dia, abang ada bermusuh tak, bergaduh dengan mana-mana kawan? Dia kata, saya benci satu orang. Saya kata, abang maafkan dia, doakan dia. Waktu malam, doakan keampunan untuk dia. Dia salah dengan saya nak minta ampun untuk dia. Saya kata, dengan memaafkan, bukan hidup orang jadi baik. Bukan mesti kita berbaik dengan dia, tak. Dengan memaafkan, hidup kita jadi baik. Dengan memaafkan, Allah sayang kita. Dengan memarah orang, benci orang, hidup orang tu tak jadi buruk, hidup kita jadi buruk. Contoh wanita kan, atau lelaki, mungkin sebelum ni pernah dikecewakan dalam hidup dia bercinta. Ya, jalan yang salah, dia bercinta, dia kecewa. Jadi dia benci mana-mana lelaki, wanita, dia tak percaya. Bukan maksudnya kita kena percaya tu kita serahkan semua jiwa raga, tak. Maksud kita percaya ialah, kita serahkan urusan pada Allah. Buat solat istikharah, terus maafkan, jangan benci mana-mana orang, insya-Allah. Dan tuan-puan buat ni, restu mak ayah, buat solat hajat dan jaga solat waktu, dan maafkan orang lain. Dan tuan-puan akan lihat Allah SWT akan bermudahkan dan beri rezeki. Sebab ramai orang, dia antara sebab sukar untuk dapat jodoh juga, kita rasa benci, marah dengan orang, marah orang keliling. Salah satu, tuan-puan baik, semua ketentuan Allah. Kahwin awal sebab Allah sayang, kahwin lambat sebab Allah sayang, bertemu jodoh Allah sayang, belum bertemu pun Allah sayang. Semuanya kerana Allah SWT sayang. Yang penting kita rapatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan jangan putus asa. Kita manusia, yang beri rasa nak kahwin, yang beri hajat rasa ni semua Allah. Yang beri rasa ni Allah. Kawan-kawan kita belum ada jodoh, kita doakan, ya Allah, buat saudari saya yang kat luar sana, ya Rahman ya Rahim, kasih sayang kau. Buat saudari saya luar sana yang belum bertemu jodoh, ya Allah, berilah jodoh yang baik, yang saleh, salehah. Dan buat mereka semua saudari saya, tuan-puan yang dengar ni, mungkin ada belum bertemu jodoh, dia minta doa ni, mudah-mudahan tuan-puan yang baik hati ni, saudari yang baik hati, Allah SWT temukan jodoh yang baik, yang saleh, yang salehah, dan dapat pimpin sehingga ke syurga, dapat anak-anak yang dapat bangunkan agama. Sebab dalam dunia ini kurangnya orang-orang yang memikirkan supaya anak-anak bangunkan agama. Banyak orang cuma nak apa yang dia nak. Jadi tuan-puan berusaha, mudah-mudahan Allah SWT sayang kita, Allah terima kita semua, Allah bantu. Perkahwinan ni satu perintah Allah SWT. Kita betulkan niat berkahwin. Kita berkahwin untuk perintah Allah, untuk sunnah Nabi SAW, untuk bangunkan agama, untuk supaya perkahwinan ni jalan terpantas untuk menuju keredaan Allah dan untuk tuju syurga Allah SWT. Jadi insya-Allah tuan-puan, saya Allah mudahkan semua. Dan insya-Allah kita ada program minggu depan ni, hari 3 hari 2 malam, Kembara Iman dan Solat Pro Kids. Boleh daftar, jangan terlepas, hantar anak-anak, adik-adik, abang-abang, kakak adik umur 9 sampai 19 tahun.
kita akan pecah grup-grup. Ada halkah iman, halkah baca Quran, halkah tajwid, sunnah-sunnah Nabi, dan juga ada aktiviti riadah-riadah yang supaya anak-anak ni dia insya-Allah hari pertama dia mungkin nak hantar kena keluarkan pada bonet, kena ikat di silang guni. Tapi bila balik bila hari ke malam, hari-hari kedua pagi je, biasa dia orang dah tak nak balik dah. Tapi kita suruh balik jugalah sebab saya pun nak balik juga. Jadi insya-Allah mudah-mudahan mereka dapat iman dan salat. Hari pertama dia ceramah mak bapak 2 jam. Siapa yang dah daftar, terima kasih. Syabas tahniah. Yang belum boleh kongsi kepada orang lain. Boleh WhatsApp 017-3666-848 atau daftar di www.transformjiwa.com. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah Allah mudahkan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.